Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cikgu Adlila. Untuk hari ini, Cikgu akan sambung bab 6 iaitu 6.2 sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Jadi itu pembelajaran kita hari ini ya. Okey, mula-mula sekali kita tengok apa itu sistem ketaksamaan linear. Okey, sistem ketaksamaan linear adalah gabungan dua atau lebih ketaksamaan linear. Maksudnya dia mesti ada dua atau lebih lah, tiga ke empat ke ketaksamaan linear. Barulah kita kenali dia sebagai sistem ketaksamaan linear. Okey, ini adalah cara untuk menentukan ketaksamaan yang sesuai untuk suatu situasi tertentu. Contohnya kalau dia bagi sesuatu ayat dan ayat tersebut menggunakan perkataan-perkataan yang terdapat dalam jadual ni. Jadi bila kita nak tukar dalam bentuk ketaksamaan linear, kita kena tukar berdasarkan ayat yang diberi. Okey, jadi kita tengok yang pertama. Okey, kita tengok yang pertama. Jika dia kata situasi tersebut dia mengatakan Y lebih besar daripada X, jadi kita tukar dalam bentuk ketaksamaan linear, dia jadi Y simbol lebih besar ni daripada X. Okey, kalau Y kurang daripada X, kita buat simbol kurang daripada. Bentuk macam ni Okey, yang ketiga, jika situasi dia bagi Y tidak kurang daripada X. Tidak kurang. Maksudnya tak boleh kurang daripada X. Jadi, kita kena buat Y lebih besar dan sama dengan X. Seterusnya, jika situasi tersebut mengatakan Y tidak lebih daripada X. Maksudnya tak boleh lebih. Tak boleh lebih daripada X. Jadi, kita tulis dalam bentuk ketaksamaan linear adalah Y lebih kecil atau sama dengan X. Okey. Seterusnya jika dia bagi perkali, contoh situasi, dia bagi Y sekurang-kurangnya K kali X. Jadi cara dia kita nak tukar dalam bentuk ketaksamaan linear adalah Y lebih besar dan sama dengan KX. Sebab perkataan sekurang-kurangnya maksudnya paling sikit gitu. Okey. Contoh seterusnya adalah Y selebih-lebihnya K kali X. K itu adalah perkali lah. Okey, jadi kita akan tukar dalam bentuk ketaksamaan Y lebih kecil dan sama dengan KX. Sebab perkataan selebih-lebihnya, jadi kita kena guna kurang dan sama. Okey, seterusnya bila situasi mengatakan maksimum Y ialah K. Maksudnya paling maksimum adalah K. Paling maksimum Y adalah K. Gitu maksud dia. Jadi kita akan tukar dalam bentuk ketaksamaan Y lebih kecil dan sama dengan K. Okay. Seterusnya minimum Y ialah K. Jadi minimum Y. Maksudnya paling sikit Y itu ialah K. Jadi kita nak tukar dalam bentuk ketaksamaan linear adalah Y lebih besar dan sama dengan K. Okey. Seterusnya jika situasi mengatakan hasil tambah X dan Y lebih besar daripada X. Jadi kita buat X tambah Y lebih besar daripada K. Macam ni bentuk macam ni. Okey, seterusnya kalau dia bagi situasi beza Y dan X kurang daripada K. Jadi kita tulis Y tolak X lebih kecil daripada K. Okay. Seterusnya last kali jika situasi dia bagi Y melebihi X sekurang-kurangnya K. Jadi kita buat Y tolak X lebih besar atau sama dengan K. Ataupun kita boleh tulis juga dalam bentuk macam ni Macam ni. Y lebih besar dan sama dengan K tambah X. Okay, kita boleh buat macam ni. Okay, seterusnya kita tengok latihan praktiskan diri 6.2a berdasarkan buku teks muka surat 166. Okey, nombor 1 dia kata
Encik Wan membeli 2 jenis kemeja daripada pemborong untuk dijual di kedainya. Kemeja jenama X berharga RM8 sehelai dan kemeja jenama Y berharga RM12 sehelai. Syarat-syarat pembelian kemeja adalah seperti berikut. Okey, ada 3 syarat di sini dan soalan dia suruh kita tulis semua ketaksamaan linear yang memenuhi syarat-syarat di atas. Jadi perkara pertama yang kita kena buat adalah kita kena tentukan pemboleh ubah terlebih dahulu. Jadi pemboleh ubah di sini kita ada 2 pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah kita guna sebagai X lah. Okey, X kita guna sebagai jenama, kemeja jenama X. Okey. Okey. X kemeja jenama X. Okey. Satu lagi kita guna pemboleh ubah Y dan kita anggap dia sebagai kemeja jenama Y. Maksudnya kejap lagi bila kita nak merujuk kepada kemeja jenama X, kita hanya tulis X. Bila kita nak merujuk kepada kemeja jenama Y, kita tulis sebagai Y. Okey, jadi syarat yang pertama dia kata, okey kita nak tukar daripada bentuk situasi ni, kita nak tukar kepada bentuk ayat. Jadi dia kata sini, jumlah kemeja yang dibeli tidak melebihi 50 helai. Maksudnya jumlah kemeja. Jumlah kemeja tu maksudnya dia campurlah kemeja jenama X dan kemeja jenama Y. Jadi kita buat X tambah Y. Kenapa tambah? Sebab dia kata jumlah. Okey. X tambah Y tidak melebihi. Maksudnya tak boleh lebih daripada 50. Jadi jawapan dia di sini kita guna simbol ketaksamaan lebih kecil dan sama dengan 50. Okey, sebab tak boleh lebih. Okey. Seterusnya B. Okey, B. Kemeja jenama X sekurang-kurangnya 2 kali kemeja jenama Y. Okey, jadi kemeja jenama X adalah simbol X sekurang-kurangnya. Maksudnya paling sikit lah. Paling sikit adalah 2 kali kemeja jenama Y. Jadi simbol dia lebih besar dan sama dengan 2Y. 2 adalah perkali lah. Kalau kita tengok formula tadi, dia adalah K lah. Okey. Seterusnya C. Jumlah pembelian tidak melebihi 850Y. Maksudnya jumlah pembelian tu untuk kemeja X dan kemeja Y. Jadi kita kena campur dua-dua lah. Okey, untuk jumlah pembelian, kita tahu kemeja jenama X berharga RM8 sehelai. Jadi kita buat 8X sebab kita tak tahu berapa bilangan kemeja yang dapat dibeli. Okay, tambah dengan, kenapa tambah? Sebab dia kata jumlah. Okey, tambah dengan 12Y. Kenapa 12Y? Sebab sehelai kemeja Y berharga RM12. Kenapa kita tulis Y? Sebab kita tak tahu berapa jumlah kemeja jenama Y yang kita dapat beli. Jadi kita tulis je Y. Okey? Okey, lepas tu perkataan apa dia guna? Tidak melebihi. Jadi kita kena guna simbol lebih kecil dan sama dengan RM850. Okey, cikgu nak ingatkan di sini untuk bahagian C ni, kalau dia sebut pasal harga, jadi kita kena ambil harga. Okey? Kita kena ambil harga untuk setiap kemeja yang dinyatakan. Okey. Ini untuk soalan yang pertama. Seterusnya soalan yang kedua, dia kata sebuah kilang menghasilkan 2 jenis kasut sukan. Kasut sukan jenis X adalah untuk kanak-kanak dan kasut sukan jenis Y adalah untuk orang dewasa. Syarat-syarat pengeluaran kedua-dua jenis kasut sukan dalam tempoh seminggu seperti berikut. Okey, dia ada bagi 3 syarat. Okey, soalan dia suruh tulis semua ketaksamaan linear yang memenuhi syarat di atas.
Okey, jadi mula-mula sekali kita tentukan dulu pemboleh ubah berdasarkan situasi yang diberikan. Okey, kita anggap X lah Anggap X satu. Okey, X ni untuk kasut sukan kanak-kanak. Okey, kasut sukan jenis X. X. Okey, untuk dewasa, untuk kanak-kanak lah. Okey, untuk kanak. Okey. Seterusnya Y. Kasut sukan jenis Y untuk orang dewasa. Okey. Seterusnya barulah kita jawab soalan A. Okey, soalan A dia kata pengeluaran maksimum kasut ialah 500 pasang. Pengeluaran maksimum paling banyak adalah 500 pasang. Jadi pengeluaran kasut tu melibatkan kasut jenis X dan kasut jenis Y. Jadi kita kena buat X tambah Y maksimum. Jadi paling banyak. Okey, paling banyak dia 500. Jadi kita kena buat simbol lebih kecil dan sama dengan 500. Okey. Okey, B. Kasut sukan kanak-kanak selebih-lebihnya 3 kali kasut sukan orang dewasa. Dia guna sini perkataan selebih-lebihnya. Okey, kalau kita tak pasti, kita tengok balik apa syarat dia. Kalau selebih-lebihnya, tengok ni simbol dia adalah lebih kecil dan sama. Maksudnya paling banyak lah. Paling banyak adalah simbol tu lah. Okey. Okay, selebih paling banyak 3 kali kasut orang dewasa. Jadi kasut sukan kanak-kanak dah. Okey, kasut sukan kanak-kanak kita buat pemboleh ubah dia sebagai X. Selebih-lebihnya maksudnya lebih kecil dan sama dengan 3 kali kasut orang dewasa. 3Y. Okey. Seterusnya C. Okey. Pengeluaran minimum kasut sukan dewasa ialah 200 pasang. Pengeluaran minimum. Maksudnya paling sikit untuk dikeluarkan kasut sukan dewasa adalah 200. Jadi kasut sukan dewasa merujuk kepada Y paling sikit. Jadi lebih besar dan sama dengan 200. Gitu. Okey. Seterusnya nombor 3. Encik Musa mempunyai sebidang tanah untuk menanam sayur-sayuran. Beliau ingin menanam 2 jenis cili iaitu cili hijau dan cili padi. Syarat-syarat penanaman 2 jenis cili adalah seperti berikut. Okey, ini syarat-syarat dia. Jadi dia suruh tulis semua ketaksamaan linear yang memenuhi syarat-syarat di atas. Macam biasa, kita kena tentukan dulu pemboleh ubah dia. Okey, kita guna X juga. X kita anggap dia cili hijau. Cili. Okey, sekejap Okey, cili hijau. Manakala Y adalah, memang kena tulis ni. X, Y ni kena tulis cili padi. Barulah kita tahu apa X, apa Y. Okey. Okey, selepas kita dah tentukan pemboleh ubah dia, barulah kita tengok soalan dia. Dia kata jumlah pokok cili yang boleh ditanam ialah 250 pokok. Jumlah pokok cili. Maksudnya kita kena jumlahkan semua sekali lah. Sama ada cili hijau dan cili padi. Jadi cili hijau kita rujuk kepada X tambah Y. Okey, jumlah dia adalah jumlah yang boleh ditanam. Maksudnya paling banyak 250 pokok. Jadi lebih kecil dan sama dengan 250 ni. Dia tak boleh ada sama dengan sebab ni melibatkan ketaksamaan linear. Okey? Tak boleh ada macam ni sama dengan biasa je, tak boleh
Okey, B. Bilangan pokok cili hijau sekurang-kurangnya 3 kali bilangan pokok cili padi. Okey, bilangan pokok cili hijau. Okey, X sekurang-kurangnya. Maksudnya paling sikit. Okey, paling sikit. Jadi lebih besar dan sama dengan 3 kali bilangan pokok cili padi. Jadi 3Y. Macam tu. Okey, boleh Seterusnya C, kita tengok C. Dia kata sini, minimum pokok cili hijau ialah 100 pokok. Minimum. Perkataan minimum tu kena tekankan. Okey, pokok cili hijau. Jadi X lah. Minimum maksudnya paling sikit. Okey, minimum dia boleh tanam pokok cili hijau tu 100 pokok. Jadi kita kena guna simbol lebih besar dan sama 100. Okey? Inilah jawapannya. Jadi X lebih besar dan sama dengan 100. Sebab minimum dia 100 pokok. Okey. Seterusnya kita nak tentukan dan nak melorek rantau yang memuaskan satu sistem ketaksamaan linear. Jadi untuk menentukan dan melorek rantau, kita kena ikut langkah-langkah yang berikut. Yang pertama, kita perlu tandakan rantau yang terlibat bagi setiap ketaksamaan linear dengan penandaan yang berlainan dan mudah dilihat. Maksudnya kalau kita ada pen berwarna-warni, kita tanda ikut warna pen lah. Kalau kita nak lukis dengan pensel, kita buat anak panah lah, lagi senang. Okey? Nombor 2, kenal pasti rantau sepunya yang ditanda dengan kesemua penandaan yang terlibat. Okey? Dan last kali barulah kita lorek rantau sepunya sepenuhnya. Pastikan tanda lorekan tidak terkeluar daripada rantau sepunya. Okey. Jadi ini syarat-syarat bila kita nak melorek rantau bagi satu sistem ketaksamaan linear. Jadi kita tengok contoh terus Okey, kita tengok contoh berdasarkan buku teks. Contoh 10 muka surat 169. Okey, di sini dia suruh lorek rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear yang diberikan. Okey, kita tengok A terlebih dahulu. Di sini dia bagi dua ketaksamaan linear iaitu Y lebih kecil dan sama dengan X tambah 3 dan X lebih kecil daripada 2. Okey, kita tengok berdasarkan graf yang diberikan. Okey, kita tengok ketaksamaan linear yang pertama ni. Awak nampak tak? Ni simbol dia adalah, awak nampak? Okey, ni. Okey, yang ni simbol dia ni lebih kecil dan sama. Nampak tak dia ada garisan bawah ni? Jadi bila kita nak lukis garisan dia, kita kena buat garis padu ataupun solid line. Okey, nampak? Okey. Kalau yang ini pula, X lebih kecil daripada 2, dia tak ada garis di bawah ni dah. Tak ada. Jadi kita buat dia garis putus-putus. Okey? Putus-putus. Maksudnya titik-titik yang berada di atas garisan ini tidak termasuk dalam persamaan tu. Okey? Faham Okey, sekarang kita nak lorek. Okey, jadi mula-mula sekali kita tengok bahagian ni. Y lebih kecil dan sama dengan X tambah 3. Y lebih kecil. Maksudnya bila kita nak lorek, mestilah kita lorek tu di bawah garisan. Jadi garisan yang memuaskan ketaksamaan Y lebih kecil dan sama dengan X tambah 3 adalah ini Ni garisan ni. Dia dah buat dah, dia tanda dah. Y sama dengan X tambah 3 ni. Jadi kita buat tanda dulu Kita lorekkan dia. Macam tu. Macam tu. Okey. Cikgu tanda sebagai anak panah lah. Maksudnya kita kena lorekkan di bahagian bawah. Okey, bawah garisan. Okey, seterusnya kita nak lorekkan sekejap cikgu ambil ni. Okey, kita lorekkan X lebih kecil daripada 2. Ini garisan dia, garisan putus-putus ni lebih kecil maksudnya di sebelah kiri. Jadi kita tandakan anak panah di sebelah kiri. Okey. Okey, macam tu. Okey, last kali di mana rantau
yang memuaskan sistem ketaksamaan bagi kedua-dua ketaksamaan ni, kita tengok garisan anak panah yang bertembung. Maksudnya yang kawasan yang ada semua anak panah. Jadi kawasan yang semua ada anak panah adalah di kawasan ini. Kalau tengok di sini, yang ada warna merah ni anak panah warna merah dan anak panah warna hijau. Jadi cikgu padam balik, cikgu tulis balik. Okey, jadi jawapan kita berada di sini. 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 Di kawasan ini. Kita lorek macam ni sahaja. Inilah jawapan kita. Okey, inilah jawapan kita. Okey, boleh Okay, seterusnya, kita tengok bahagian B. Okey, sebenarnya sini ada dah sorry Okey, ni untuk soalan yang pertama tadi tu Untuk soalan A tu di sini jawapan dia, okey. Sini. Okey, maaf ya. Okey, seterusnya kita tengok soalan B. Okey, ini graf dia. Okey, sebelum tu cikgu okey. Persamaan dia adalah Y lebih kecil dan sama dengan negatif X. Okey. Okey, Y cikgu tulis sini Y lebih kecil negatif X. Okey. Satu lagi. Lebih kecil lebih sama. X lebih kecil dengan 3. X lebih kecil. Lebih kecil daripada 3. Sorry ya, ini adalah lebih besar. Okey. Okey. Y lebih besar dan sama dengan X. Okey, satu lagi. Y lebih besar dan sama dengan kosong. Y lebih besar dan sama dengan kosong. Okey, yang ini Y. Sekejap Okay, Y sampai 3. Okey. Okey, ini persamaan kita, okey. Okey, ini persamaan kita. Kita ada yang pertama, Y lebih besar dan sama dengan X. Yang kedua, kita ada Y lebih kecil daripada negatif 3. Dan satu lagi, Y lebih besar dan sama dengan kosong. Okey, jadi Y lebih kecil daripada negatif X. Sorry ya. Okey. Y. Yep. Y lebih kecil. Lebih besar, lebih besar dan sama dengan negatif X. Okey. Okey, betul. Okey, jadi ini ketaksamaan kita. Ketaksamaan linear kita. Y lebih besar dan sama dengan negatif X. Lepas tu Y lebih kecil daripada negatif 3. Dan last kali Y lebih besar dan sama dengan kosong. Jadi kita nak tanda dulu, kita tengok yang ini dulu. Persamaan yang pertama dulu. Y lebih besar dan sama dengan negatif X. Jadi lorekan dia berada di atas garisan lah. Sini. Okey. Ini adalah garisan untuk Y sama dengan negatif X. Simbol lebih besar dan lebih kecil menandakan kita nak tanda di mana. Sama ada di atas garisan ataupun di bawah garisan. Okey. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok yang ini. Persamaan yang kedua. Okey, Y lebih kecil dan sama dengan negatif 3. Okey, mana? Negatif 3. Okey, sorry. Bukan negatif 3. 3. Okey, 3. Okey, jadi persamaan tu di sinilah garisan putus-putus ni. Kenapa garisan putus-putus? Kerana dia tak ada line di bawah ni Okey, jadi kita tandakan garisan dia di bawah. Okey, bawah ni. Bawah ni. Okey. Okey. Seterusnya, last kali, Y lebih besar dan sama dengan kosong. Okey, Y lebih besar dan sama kosong adalah di atas paksi Y ni. Sebab Y sama dengan kosong di sini. Okey, jadi Y lebih besar.
Okey, Y lebih besar dan sama dengan kosong. Okey, jadi jawapan dia di sinilah. Okey, cikgu guna warna lain. Okey, warna hijau. Okey, di sini. Lebih besar kan? Okey, Y lebih besar dan sama dengan kosong. Ni Sini. Hmm. Okey, di sini. Okey, jadi kita tengok mana anak panah yang ada semua sekali warna yang bertembung semua anak panah dia tu. Kalau kita lihat di kawasan ni lah, di kawasan ini yang ada semua anak panah tu. Jadi cikgu padam semua sekali, cikgu buat balik. Okey. Jadi jawapan dia jawapan dia jadi di sini. Situ Ha, awak tandakan dengan pensel situ. Okey, di sini. Okey, jadi itu sahajalah jawapan dia. Okey, seterusnya kita tengok kepada praktiskan diri 6.2C muka surat 170. Okey, dia kata sini lorek rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear yang diberikan. Okey, dia bagi tiga ketaksamaan. Okey, yang pertama adalah Y lebih besar dan sama dengan 2X tolak 4. Yang inilah solid line Okey, seterusnya X lebih kecil dan sama dengan kosong. Jadi di sini garisan dia X sama dengan kosong sini Sini. X sama dengan kosong di atas line paksi Y ni Okey, seterusnya Y lebih kecil dan sama dengan kosong. Sinilah. Garisan sini. Y sama dengan kosong. Okey. Jadi kita nak lorekkan, kita tengok yang mula-mula dulu. Cikgu guna yang gambar rajah di bawah ni. Y lebih besar dan sama. Maksudnya di atas lah. Kita buat tanda anak panah arrow Okey. Macam tu. Okey, seterusnya. Okey. Kita buat tanda untuk kita nak lorekkan X lebih besar dan sama dengan kosong. Maksudnya dia akan jadi sebelah kanan. Okey, sebelah kanan. Sini. Okey. Seterusnya. Okey. Y lebih kecil dan sama dengan kosong. Jadi lorekan dia berada di bawah garisan lah. Okey, sini. Okey. Okey. Jadi dah habis dah kita lorek. Kita tengok yang mana ada ketiga-tiga anak panah tu. Ketiga-tiga anak panah yang bertembung. Di kawasan mana? Di kawasan yang berbentuk segitiga ni. Ni nampak Yang ni segitiga kecil ni di sini. Sebab dia ada ketiga-tiga anak panah yang berlainan warna ni. Okey. Jadi cikgu padam balik. Okey, padam balik cikgu akan lorekkan jawapan yang betul. Okey, jadi jawapan yang betul adalah di sini. Sini. Okey? Situ. Seterusnya kita tengok soalan B. Okey, dia bagi 4 ketaksamaan linear. Okey, Y lebih kecil dan sama dengan 2/3X tambah 4 adalah garisan solid ni. Dia dah tunjuk dah. Okey, seterusnya X lebih kecil daripada 3 di sini. Seterusnya uh, X lebih besar dan sama dengan kosong di sini Okey, di sini. Di sini. Sorry. Di sini. X sama dengan kosong di sini Okey, Y sama dengan Y lebih besar dan sama dengan kosong. Jadi sorry. Y Okey ni Y sama dengan kosong. Okey. Situ. Okey. Jadi kita nak lorekkan, kita tengok satu-satu. Kita mulakan dengan sini. Y lebih kecil dan sama dengan 2/3X tambah 4. Jadi lorekan dia berada di bawah garisan. Bawah garisan. Okey. Macam ni.
Bawah garisan. Okey, seterusnya kita nak buat lorekan X lebih kecil daripada 3. Jadi sini garisan dia lebih kecil ke kiri lah. Ke kiri macam ni. Okey. Macam ni. Okey, macam ni Okey, seterusnya X lebih besar dan sama dengan kosong. Maksudnya dia di sini kan. X sama dengan kosong di sini atas garisan paksi Y ni. Okey, lebih besar. Jadi dia sebelah kanan. Kita kena lorekkan di sebelah kanan. Okey. Okey. Dan last kali Y lebih besar dan sama dengan kosong. Okey. Y lebih besar sama dengan kosong. Sini Y. Sorry. Y sama dengan kosong. Di atas paksi X ni. Jadi lebih besar. Maksudnya dia berada di atas garisan. Okey. Jadi sudah dah kita tanda. Jadi kita tengok mana keempat-empat anak panah yang bertembung di satu kawasan. Kat mana? Kalau boleh tengok kat mana? Kat sini dah. Yang berbentuk trapezium ni dah. Ni sini kawasan ni ada semua warna anak panah. Jadi di sinilah kawasan lorekan kita. Jadi cikgu padam balik supaya senang kita nak tengok jawapan dia. Okey, sorry. Okey. Jadi lorekan kita berada di sini. Lorekan rantau kita berada di sini. Okey, itu sahaja. Okey. Seterusnya, praktis kendiri 6.2C. Yang ini nombor C dan D. Cikgu nak awak try buat sendiri. Awak try buat sendiri. Dekat rumah nanti kita bincang. Okey. Jadi itu sahaja untuk pembelajaran hari ini. Sekian, terima kasih.